بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وإلى أرواح أزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Yang berbahagia tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji-hajah muslimin muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita doa agar Allah Taala memberkati majlis kita pada pagi ini dan Allah Taala membuka pintu hati kita untuk sama-sama memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang saya pilih pada pagi ini adalah tentang riba. Tentang riba. Yani ia boleh mengheret kita secara langsung ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab muamalah ni ramai kita memandang remeh pasal riba. Tapi riba ni antara dosa yang sangat dahsyat, antara dosa yang sangat besar, sehingga Quran mengisytiharkan perang kepada orang yang terlibat dengan riba. Tidak ada ayat atau hadis yang mengisytiharkan perang dalam bab dosa besar melainkan dosa riba. Tidak ada ayat Quran mengisytiharkan perang kepada dosa zina. Tidak ada ayat Quran mengisytiharkan perang kepada orang minum arak. Tidak ada ayat Quran yang mengisytiharkan perang kepada orang makan babi. Tidak ada ayat yang isytihar perang tentang orang mencuri. Tapi satu-satunya ayat dalam Quran yang mengisytiharkan perang hanya bab dosa riba. Satu-satunya ayat yang mengisytiharkan perang hanya dalam bab dosa riba. Tapi hari ini kita melihat orang memandang biasa sahaja dosa riba. InsyaAllah pagi ini kita akan tengok sepintas lalu dalam bab riba. Sebab tajuk riba ni sangat panjang perbahasannya. Mungkin akan masuk siri 2, siri 3, siri 4. Jadi supaya kita memahami riba. Riba ada 4 jenis. Riba al-fadlu, riba al-nasi'ah, riba al-qurud, riba al-jahiliyah. Yang berlaku di bank-bank konvensional tu 2 jenis riba, iaitu riba al-qurud dengan riba al-fadlu atau riba al-nasi'ah. Tapi riba ni banyak berlaku di tempat-tempat lain juga. Baik, dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia jam sikit. Boleh gerak? Tegak kan?
Boleh gerak? Boleh gerak. Okey, saya nak keluar sekejap. Sikit. Ya, tuan-tuan. Okey. Akaun gaji saya, akaun simpanan saya, akaun pencen saya di bank riba. Ini biasa berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak hirau akaun gaji kita, akaun simpanan kita, akaun pencen kita. Ramai yang saya jumpa akaun pencen pun di bank-bank riba. Saya tak tahu nak cakap apa, sebab tuan-tuan semua datang ke masjid menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita tanya dalam bab muamalat, akaun pencen masih di bank riba. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya ceramah di Masjid Seri Petaling. Ada seorang Pak Haji itu bagi tahu saya, dia tak tahu dosa riba sebegini dahsyat. Kejap lagi saya akan bagi tahu lah. Dan bertahun-tahun akaun pencen dia di bank riba. Macam mana dia nak buat? Begitu juga rumah kita, kereta kita, kad kredit kita. Bawa masuk masjid tu dompet-dompet, handbag. Dalam dompet, dalam handbag ada kad kredit bank riba. Pergi ke Mekah, tawaf. Masa tawaf, dalam beg, dalam dompet, kad kredit bank riba. La haula wala quwwata illa billah. Pinjaman alung. Pinjaman alung memang merata dan alung memang riba base. Semua pinjaman alung adalah berdasarkan riba. Dan hari ini ramai orang terlibat dengan alung. Apa sebabnya? Macam-macam sebab. Tapi itu bukan jalan keluar. Dan alung sendiri, konsep pinjamannya adalah berpaksikan riba. Yang menakutkan, dia punya kadar interest dia adalah daily rate. Alung ni dia bukan monthly rate, dia bukan yearly rate, bukan kadar bulanan, bukan kadar tahunan. Charge interest rate yang dikenakan pada alung adalah daily rate, kadar harian. Walaupun jumlah pinjaman tu kita nampak sikit, tetapi kerana dia berpaksikan charge harian, interest dia, sebab tu jumlah yang nak dibayar balik sangat-sangat banyak. Dan Quran sebut ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat kali ganda. Sebab tu Quran marah sangat tentang riba ni. Banyak koperasi menawarkan pinjaman kredit. Jadi kita ahli-ahli koperasi tak ada masalah. Koperasi ni bagus, konsep dia bagus, yang dipenarkan oleh SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Tapi kebanyakan koperasi menawarkan pinjaman kredit, dan kita ahli koperasi. Ada dua isu kat situ. Isu pertama adalah kalau kita ahli, kita mengambil pinjaman berpaksikan riba yang ditawarkan oleh koperasi, maka kita terlibat dengan riba. Yang kedua, kita ahli koperasi, maka kita diberi tahunan dividen kerana keuntungan koperasi, dan keuntungan koperasi itu berpaksikan riba, maka dividen itu juga adalah dividen riba. So dua skop yang mana kita akan terlibat dengan riba kalau kita tidak memahami bisnes atau operasi koperasi tersebut. Bagaimana dengan akaun masjid, akaun surau, akaun kita berniaga, current account? Bila kita berniaga, kita pakai current account. Walaupun orang justify kat situ tak ada charge, tak ada rate yang dikenakan dalam current account, tapi kita masih lagi menggunakan current account based on riba base. Ada masjid, ada surau yang saya pergi, masjid pun akaun masih lagi bank riba. Saya nak cerita negeri manalah, tapi masjid itu masjid utama negeri.
masjid utama negeri tersebut, masjid itu menggunakan akaun bank riba. Akaun mana-mana NGO, kita tengok banyak mana NGO buat kempen kutipan sana, kempen kutipan sini, membantu ummah. Tapi bila kita tengok nombor akaun, bank mana? Bank riba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matlamat tu bagus, kutipan dibuat untuk membantu umat Islam, membantu ummah. Tapi akaun yang diguna pakai itu akaun bank riba. Kalau kita PIBG sekolah, pernah kita cek tak akaun PIBG? Kalau kita ni bertua ke, kita ahli kuasa PIBG ke, kita bendahari PIBG ke, pernah kita semak tak akaun PIBG sekolah tu bank mana? Tak ada pasal-pasal dengan kita sekali terlibat dengan riba. Tak ada pasal-pasal dengan kita sekali mengaut dosa-dosa riba. Saya terlibat dengan insurans rumah. Insurans rumah saya, kereta saya, kad perubatan saya, life insurance saya. Insurans memang riba, haram. Life insurance haram. Kita ambil rumah kita coverage rumah kita tu MRTT ke MRTA. Rumah tu nak kena beli dengan sistem pemakai Islam dah. Coverage rumah tu kita ambil insurans ke takaful, MRTT ke MRTA. Kalau kereta pula kita nak renew road tax, coverage kereta tu kita ambil insurans ke takaful. Kereta hari-hari bawa ke masjid, Allahu Akbar. Tapi coverage kereta tu bila kita renew road tax, kita pakai insurans, bukan takaful. Bukan masalah first party, second party, third party. Masalahnya kita orang Islam, orang beriman adalah halal atau haram. Government loan, kita kerja kerajaan, kita ambil pinjaman kerajaan untuk beli rumah. Government loan selepas tahun 1983 ada riba dan ada tidak riba. Rumah kita dah beli dah tu menggunakan pinjaman kerajaan. Ada yang dah habis bayar, ada yang sedang bayar. Tuan-tuan, pinjaman kerajaan, government loan ada dua jenis. Satu berpaksikan riba, satu tidak riba. Habis tu macam mana saya nak tahu, Ustaz? Pinjaman kerajaan saya ambil tu riba ke tak riba? Balik rumah, buka dokumen, tengok tajuk aja. Tajuk dokumen tu. Kalau kita belum habis bayar lagi tajuk dokumen tu, jika tajuk dokumen itu adalah pinjaman, yakni perjanjian pinjaman, loan agreement, perjanjian pinjaman, maka kita terlibat dengan riba. Kalau front page dokumen tu dia tulis kat situ sale and purchase agreement, perjanjian jual beli, maka kita tidak terlibat dengan riba. Maka kita beli rumah tu atas dasar kontrak atau perjanjian patuh syariah. Tengok tajuk aja, loan agreement atau sale and purchase agreement. Jadi sebelum 1983 semua government loan adalah riba base. Selepas tahun 1983 government loan pecah dua. Satu patuh syariah, satu tak patuh syariah. Habis itu kalau saya terlibat dengan perjanjian pinjaman, loan agreement, rumah saya itu macam mana, Ustaz? Dah habis bayar ke belum? Dah habis bayar dah, Ustaz? Kalau dah habis bayar, kerana kita terlibat dengan perjanjian riba, rumah tu berikan kepada Ustaz. Dah habis bayar tak apalah, cuma kena taubat lah. Dah terlibat dengan riba, dah habis bayar. Kalau belum habis bayar lagi, kena refinance. Tak boleh kita berada dalam riba. Ustaz, 2 tahun lagi nak habis, sikit lagi nak habis, Ustaz. 2 tahun lagi pinjaman kerajaan ni. 2 tahun lagi kalau mati esok. Kalau mati esok, siapa jamin kita boleh hidup 2 tahun lagi?
So tetap kena refinance. Apa lagi? Pajak gadai. Pajak gadai ni merata ni. Riba ni dalam pajak gadai. Kalau yang cahaya no alif tu sampai dia punya kadar interest 25%. Tapi ramai yang menggunakan pajak gadai sistem konvensional. Kita tengok beratur-beratur pagi-pagi kat kedai-kedai tu, yang pakai tudung pun ramai. Tapi bila tengok kedai pajak tu, cahaya no alif. Tapi yang pergi majak tu pakai tudung. Banyak lagi pajak gadai yang patuh syariah. Tapi kita rasa benda tu biasa saja, sedangkan hakikatnya sangat dahsyat dosa riba ni. Kemudian ini trade emas. Hari tu kita dah bincang dalam bab emas. Hati-hati trade emas kerana riba boleh berlaku. Kemudian emas perhiasan, emas bukan perhiasan, tukar duit baru, serah terima lambat, money changer. Money changer kita dah bincang itu. Patuh syariah ke tak patuh syariah. Forex trading, forex online. Ini ramai orang terlibat dengan forex pun nak kena mengaji patuh syariah ke tak patuh syariah. Wang kertas lama. Kita ni suka mengumpul old currency. Wang kertas lama tu riba ke atau tidak riba? Kita jual beli wang kertas lama atau shilling lama. E-wallet, voucher, ganjaran mata ahli, kad diskaun. Ini pun nak kena hati-hati kerana ada kemungkinan besar boleh terlibat dengan riba, ada yang tidak terlibat dengan riba. Dan bagaimana dengan dividen riba? Kalau kita dah dapat, macam mana kita nak lupus? Macam mana kita nak taubat? Sebab dosa riba, dividen-dividen riba ini tidak akan diangkat dosanya dengan istighfar. Semua harta-harta haram tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Maka kita nak kena memahami bagaimana riba itu tuan-tuan, supaya kita terlepas daripada riba bila mana kita menghadap Allah. Yang ini saya sebut tadi dua bahagian besar riba. Riba al-buyu' dan riba ad-duyun. Riba dalam jual beli, iaitu ada dua, riba al-fadlu atau riba an-nasi'ah. Kemudian riba dalam hutang piutang pinjaman atau disebut ad-duyun, jamak kepada ad-dain. Ad-dain singular, plural dia ad-duyun, iaitu hutang piutang. Bukan tak boleh berhutang, hati-hati berhutang. Kalau kita berhutang pun boleh berlaku riba dalam hutang piutang. Jual beli, singular dia al-bai'u, plural dia al-buyu', jamak riba al-buyu'. Riba al-buyu' dalam jual beli pun boleh berlaku riba, boleh. Jadi hati-hati jual beli. Bukan semua jual beli patuh syariah. Ada jual beli yang tidak patuh syariah. Sebab tu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu untuk kita belajar supaya kita tidak terlibat dengan riba. Ini saya baca ayat Quran tuan-tuan untuk riba supaya tuan-tuan tengok. Surah Al-Baqarah 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281. Satu muka surat Allah Ta'ala bagi amaran kepada kita tentang riba. Tuan-tuan baca Quran tapi tuan-tuan tak perasan ayat riba ni. Sampai satu muka surat Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam bab riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها khalidun. Tidak ada ayat Quran yang mengisytiharkan kekal dalam api neraka Jahannam. Juga hanya senya dosa riba. Macam mana kita baca Al-Quran? Macam mana kita menelah Al-Quran? Tapi kita tidak memahami apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahankah tuan-tuan selama-lamanya dalam neraka Jahannam? Bukan sekejap tu, selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Riba ni haram 1400 tahun yang lalu. Tapi kita masih lagi bergelumang dengan riba. Allah Ta'ala tegas dalam bab riba. Sebab tu saya tak ada kompromis. Ustaz, tak boleh ke kita riba ni Ustaz? Bukan masalah boleh tak boleh. Sampai Allah Ta'ala isytihar perang. Tuan-tuan faham tak ayat ni? Tuan-tuan faham tak terjemahan ni? Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk diamal. Allahu Akbar. Bukan kita marah, baca banyak kali, khatam banyak kali. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamal, bukan semata-mata untuk dibaca. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu ar-riba. Aku cabut, aku angkat, aku susut semua harta yang kamu dapat dengan sistem riba. Kita buat berniaga, modal perniagaan kita daripada sistem riba. Tak ada berkat perniagaan kita. Aku cabut, kata Allah, keberkatan pada perniagaan tersebut. Saya pernah diberitahu satu kajian dibuat di satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana. Dibuat kajian simple assessment saja untuk 100 orang usahawan yang mengambil pinjaman modal daripada mana? Satu golongan usahawan mengambil pinjaman modal berpaksikan riba. Ini kajian yang benar dibuat di satu negeri. Satu lagi usahawan buat pinjaman modal berpaksikan sistem Islam. Data menunjukkan bahawa usahawan-usahawan yang menggunakan modal pinjaman daripada sistem riba, mereka collapse. Mereka tidak berjaya. Kerana Allah Ta'ala cabut keberkatan. Dan data menunjukkan bahawa usahawan-usahawan yang ambil pinjaman daripada sistem Islam, mereka berjaya. Kerana Allah Ta'ala menganugerahkan keberkatan dalam perniagaan-perniagaan mereka. Kadang-kadang kita tak nampak bagaimana Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Kita kata this is system failure. Ada masalah aja kita kata, oh, people mistake, oh, mismanagement, oh, fraud. Semua kita kata operational risk or market risk, external factor. Kita lupa Allah Ta'ala cabut keberkatan. People mistake. Macam mana berlaku people mistake? Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Fraud. Berlaku fraud. Collapse company. Siapa yang hantar orang yang buat fraud tu? Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala tak suka
bila mana kita terlibat dengan riba. Sistem failure. Kenapa sistem failure boleh berlaku? Kerana Allah Ta'ala murka. Kita ditutup apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, kita tak nampak. Kita nampak internal factor, external factor. Mata hati kita tak nampak. Di sebalik tu Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala cabut keberkatan. Sesuatu perbuatan dua je, redha Allah, murka Allah. Bila perniagaan kita itu diredai oleh Allah, maka keberkatan akan dikurniakan. Maka kita akan bergerak dengan maju dan berjaya. Bila satu perniagaan itu dimurkai oleh Allah, Allah Ta'ala tak suka, maka banyak masalah berlaku. Itu mudah dalam pengurusan perniagaan saja. Sebab kita hidup di dunia ni untuk mencari redha Allah. Keuntungan, kemajuan, perniagaan kita berjalan dengan baik, insya-Allah itu memang kita nak. Tapi matlamat yang asal kita di sini adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita hidup di sini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kena frame mindset kita ni. Kena frame betul-betul. Kena sistemkan, kena disiplinkan mindset kita, hati kita. Aku hidup di sini untuk Allah. Tadi doa iftitah tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Macam mana lepas solat? Bukan untuk Allah. Dalam solat, sembahyang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Luar solat, hidup kita, mati kita untuk manusia. Masalah tu. Itu boleh berlaku syirik. Syirik ni ada 3 jenis. Syirik jalil, yang ni syirik akbar. Kita tak terlibatlah syirik akbar ni. Kita menyembah berhala, kita menyembah api, itu tak berlaku lah. Yang kedua, syirik asghar. Syirik asghar ni kadang-kadang kita tak perasan. Yang ketiga, syirik khafi. Dalam perbuatan kita, dalam percakapan kita pun boleh menjadi syirik. Dan dosa syirik ni sangat Allah Ta'ala murka lah. Cakap lain, buat lain. Cakap lain, buat lain. Waktu Quran ni ada 3 golongan aja dalam Quran. Pertama golongan mukmin. Kedua golongan munafik. Ketiga golongan kafir. Tuan-tuan buka Quran ni. Buka Quran. Tuan-tuan tengok surah Al-Baqarah ni kan? Ha ni. Ayat 1 hingga ayat 5 untuk orang mukmin. Ni muqaddimah Quran. Ayat 6, ayat 7, 2 saja untuk orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 untuk orang munafik. Banyak tu. 5 untuk ayat orang mukmin, 2 je ayat untuk orang kafir. Daripada ayat 8 hingga ayat 20 orang munafik. Cakap lain, buat lain. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin
Ramai manusia berkata mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Wa minan nasi man yaqulu, ramai manusia yang berkata aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhirat, tapi perbuatan mereka tidak menunjukkan mereka beriman kepada Allah. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka cuba nak menipu Allah. Apa Allah Ta'ala tak tahu ke? Mulut lain, hati lain. Mulut lain, perbuatan lain. Yukhadi'un Allah. Mereka cuba nak menipu Allah. Ini orang munafik. Dan ramai hari ni, kalau kita tengok, lain perbuatan, lain percakapan. Apa kita nak menipu Allah? Apa kita nak masuk golongan munafik? Quran sebut ni, asfali minan nar. Orang munafik, neraka paling bawah. Ni dalam ni sebut. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Sebab tu hadis Nabi, fi kulli alfin wahid fil jannah. Ni Sahih Bukhari. Pada setiap 1000 manusia, seorang sahaja ke syurga. Tunggang terbalik kita buat amal ibadah, buat amal soleh, tapi luar daripada masjid, berkecamuk kita. Bayangkanlah, pada setiap 1000 manusia, wahid fil jannah, seorang sahaja yang akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan senang nak masuk syurga ni, susah. Moga Allah Ta'ala memilih kita antara hamba-hambanya ke syurga. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ni yang bawah tu. Dan aku Allah tidak suka kepada hamba-hambaku yang terus kekal dalam dosa dan juga kufur. Kufur ni maknanya engkar perintah Allah. Bukan makna kafir ni orang yang tak mengucap 2 kalimah syahadah. Perkataan kafara, kafir tu, kafara, kafara. Kafara ni maksudnya enggan mematuhi perintah Allah. Jangan kita kata kafir itu orang yang tak mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, itu betul. Tapi orang yang enggan mematuhi perintah Allah juga dalam definisi kafara, kufur. Dan selagi mana kita tak keluar daripada riba, 24 jam kita dalam dosa kepada Allah, dan Allah benci. Wallahu la yuhibbu, aku tidak suka, yakni aku benci, kata Allah. Sebab tu kena keluar daripada riba. Takkan kita nak menerima kebencian Allah 24 jam? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ni ayat berikutnya ni lagi menakutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum
Quran, bila ayat perintah, Allah Ta'ala tujukan kepada orang Islam. Semua ayat perintah hanya ditujukan kepada orang yang beriman sahaja. Daripada 6.236 ayat Al-Quranul Karim, tidak ada satu pun ayat perintah ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Tidak ada. Semua ayat perintah kepada orang yang beriman. Sebab Muslim dan mukmin dua darjat yang berbeza. Sebab tu Quran sebut 3 golongan saja. Sama ada anda mukmin, sama ada anda munafik, sama ada anda kafir. Muslim boleh menjadi mukmin, Muslim boleh menjadi munafik, Muslim juga boleh menjadi kafir. Muslim belum tentu selamat. Saya ulangi sekali lagi, Muslim belum tentu selamat. Upgrade diri kita kepada mukmin, upgrade diri kita kepada muttaqin, upgrade diri kita kepada muhsinin, upgrade diri kita kepada mukhlisin. Jangan selama-lamanya kita menjadi Muslim. Sebab ayat perintah sekalipun ditujukan hanya kepada orang mukmin. Dan di bawah ni Allah Ta'ala sindir. Allah Ta'ala sindir kita ni. In kuntum mu'minin. Allah Ta'ala arwah tu berhenti daripada riba. Itu pun kalau kamu orang beriman. Orang beriman ni bila dengar perintah sami'na, tapi ramai kita sami'na wa asaina, bukan sami'na wa ata'na. Orang beriman sami'na wa ata'na, tapi kita ramai sami'na wa asaina. Kami dengar, nantilah ya Allah, nantilah. Nanti bila? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang benar-benar beriman itu apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat Allah ke telinga-telinga mereka, maka bertambahlah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Kita dengar ayat Allah tak ada apa, hati kita tak rasa apa dengan ayat Allah. Bila dibaca ayat Allah ke telinga-telinga kita, tak ada rasa apa kita, maka kita ada masalah dengan Allah.
Hati kita memang sakit. Yang paling kita takut hati kita mungkin mati. Sebab tu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, hati Nabi SAW tu dibasuh. Hati tu dibasuh tu, sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Hati ni yang nak dibersihkan. Dan hati hanya boleh dibersih dengan zikrullah. Banyakkan zikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Barulah kita dengar ayat Allah, hati ni pun menggetar. Tak ada cara lain nak basuh hati, nak bersih hati, zikrullah. Apa zikir pun, subhanallah, subhanallah. Apa zikir pun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa zikir pun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu saja cara nak bersihkan hati. Barulah kita dapat menerima semua perintah dan arahan Allah. Dan bila dibaca ayat-ayat Allah, kita tunduk dan akur. Tapi kalau hati kita tak boleh menerima, diri kita tak boleh menerima, maka semak hati kita. Mungkin hati kita mati. Dan salah satu sebab hati mati adalah kita memakan harta-harta haram. Harta riba, harta tipu, harta curi, harta rasuah. Kita makan harta-harta haram, maka kesannya hati kita akan rosak dan mati. Sebab tu Islam sangat marah kepada harta-harta haram. Sehingga Nabi sebut kullul lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap cebisan daging yang tumbuh daripada harta haram, nerakalah tempatnya. Nak kena bersih dengan api neraka, kita main-main dengan harta haram, harta riba. Sehingga Quran sebut macam ni pun, kita main-main dengan dosa riba. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kalau kamu tidak berhenti daripada riba, Allah dan Rasul akan isytihar perang. Fahamkah kita betapa dahsyatnya dosa riba sehingga Allah dan Rasul isytihar perang? Sebab tu dosa riba bukan dosa main-main. Macam mana Allah dan Rasul isytihar perang? Terserah pada dia. Dia boleh hantar COVID-19, itu tentera Allah. Dia boleh hantar nyamuk Aedes, Denggi, itu tentera Allah. Dia boleh hantar air tsunami, itu tentera Allah. Dia boleh hantar gempa bumi, tanah runtuh, itu tentera Allah. Qudrat dan iradat Allah kita tak boleh, tak boleh. Jangan kita main-main dengan dosa, kerana dia akan menjemput murka Allah. Memang tak ada orang yang sunyi daripada dosa, tapi jangan kita main-main. Jangan kita nak buat lagi, dah taubat nak buat lagi, dah taubat nak buat lagi. Jangan kita mencabar Allah. Setengah orang tu tak apa, nanti kita taubatlah, kita buat dosa, kita taubatlah. Jangan mencabar Allah. Kadang kita tak tahu bagaimana ujian Allah, musibah yang Allah turunkan kepada kita. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Dan Quran bagi tahu kena taubat. Dan taubat dosa riba tidak disebut ayat Quran ni dengan istighfar. Taubat dosa riba tidak akan diangkat dengan istighfar.
Taubat dosa riba tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Maka kita kena mengaji, Ustaz, sekarang saya terlibat dengan riba. Macam mana saya nak taubat daripada dosa riba? Bukan semua dosa akan diangkat dengan istighfar. Bukan semua dosa akan diangkat dengan solat sunat taubat. Sebab tu pentingnya ilmu. Tuan-tuan, nak masuk syurga ni mesti bersih. Penghuni syurga adalah orang yang bersih daripada dosa. Sebab tu nak taubat ni, kalau tak bersih daripada dosa, dia akan pergi neraka dulu untuk dibersihkan. Itu banyak hadis kita dengar. Jadi kita nak masuk syurga, memang nak kena bersih. Hati kita, minda kita, perbuatan kita, amalan kita. Sebab syurga hanya menerima hambanya yang bersih. Syurga hanya menerima hambanya yang suci. Okey tuan-tuan, ini saya sebut tadi. Kata Imam Qatadah, Allah menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada. Tu bila kita baca tafsir sampai diberi janji begitu. Kata Imam Abu Hanifah, inilah ayat Al-Quran yang paling menakutkan. Daripada 6,200 ayat Quran, ayat bab riba lah ayat yang paling menakutkan. Kita baca Quran, kita tak rasa takut pun sampai ayat bab riba. Tapi di antara 6,236 ayat Quran, bukan 666 nah, itu salah. Ayat Quran adalah 6,236 ayat, 6236. Daripada 6236 ayat Quran, Imam Abu Hanifah memilih ayat bab riba. Dan kata beliau, inilah ayat dalam Al-Quran yang paling menakutkan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kita tak rasa takut. Maka ada masalah dengan hati-hati kita. Kata Imam Malik, telah kubuka lembaran-lembaran kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dan tidak ku dapati dosa yang lebih buruk melainkan riba, kerana Allah dan Rasul mengizinkan atau mengisytiharkan perang ke atasnya. Imam Malik ni, tadi Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab. Tak adalah, dia dah buka semua kitab Allah, dia dah semak dah. Dia dah semak semua hadis-hadis Nabi. Tak adalah dosa yang paling buruk riba. Kata Ibn Abbas, dibenarkan kepada pemerintah untuk menghukum hukuman pancung kepada rakyatnya yang terlibat dengan riba. Tu dia. Allahu Akbar. Ibn Abbas ni, saya nak beritahu tuan-tuan, kalau buka tafsir, tengok pendapat Ibn Abbas, tuan-tuan, ya Allah, Ibn Abbas ni orang yang paling faqih dalam bab tafsir. Sebab lepas dia wafat Nabi SAW, semua sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, akan merujuk kepada Ibn Abbas dalam bab tafsir Al-Quran. Sebab tu kita buka tafsir, tafsir Al-Azim ke, tafsir Al-Kabir ke, tafsir Jalalain ke, tafsir Al-Qurtubi ke, tengok pendapat Ibn Abbas, perhati baik-baik. Sebab dia antara yang paling faqih, paling alim dalam bab tafsir Al-Quran. Kenapa? Sebab bila dia dilahirkan, dibawa dia terus kepada Nabi SAW. Dan Nabi baca doa khas kepada dia masa dia baby, masa dia bayi tu, baru lahir tu. Nabi pegang dia, Nabi baca doa khas untuk dia, Ibn Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah,
jadikanlah budak ini, yakni Ibnu Abbas, orang yang sangat-sangat faham tentang urusan agama. Dan jadikanlah budak ini, yakni Ibnu Abbas, orang yang sangat-sangat mahir dalam bab tafsir Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Dan kita boleh baca doa ni untuk anak kita. Ya Allah, jadikanlah anak aku ini orang yang faham dalam bab agama dan orang yang mahir tahu dalam bab tafsir Al-Quran. Boleh baca. Kalau anak lelaki, Allahumma faqihhu fid din. Kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid din wa allimha ta'wil. Kalau anak perempuan, dia domeh hu dengan domeh ha. Sama juga kalau kita dengar kematian, patutnya kita baca Allahumma firlahu kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Dalam grup WhatsApp tu saya tengok yang mati perempuan, tapi yang forwardnya Allahumma firlahu. Sebab tak mengaji. Sepatutnya Allahumma firlaha, sebab yang mati tu perempuan. Tapi kita tengok orang duk forward Allahumma firlahu, kita pun copy and paste firlahu juga. Sedangkan yang mati tu perempuan. Yang ni tuan-tuan Ibnu Abbas, tuan-tuan boleh buka tafsir Ibnu Katsir. Ni dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Kalau tuan-tuan tengok tafsir ni, Ibnu Abbas beri masa 2 hari untuk bertaubat daripada riba. Kenapa dia sebut 2 hari? Wallahualam. Saya tak nukilkan pendapat ni 2 hari. Tapi Ibnu Abbas kata dalam tempoh 2 hari sahaja wajib keluar daripada riba. Tak keluar daripada riba, maka kepimpinan negara pancung mereka. 2 hari saja. Hari ni cuti, esok cuti, lusa cuti. Dah 3 hari dah kita. Tapi disebut Ibnu Abbas taubat 2 hari saja. Tak apalah, asalkan kita insaf, kita sedar kita nak keluar pada riba. Proses tu kita tahu lah, proses yang melibatkan banking, documentation, legal documentation, makan masa. Tak apalah makan masa, tapi kita dalam proses untuk keluar daripada riba. Jadi kita nak taubat daripada riba. Ini hadis Nabi, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Bila riba dan zina menjadi-jadi, maka kita menjemput bala Allah. Sebab tu saya kata jangan main-main dengan dosa. Dan disebut khusus zina dengan riba. Zina berleluasa, riba berleluasa, kita yang menjemput murka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya Allah, peliharalah kami. Sebab tu nak cegah riba, nak cegah zina tu sangat-sangat besar effort dia. Kenapa? Kerana kita kalau tak cegah riba dan zina, bermakna kita membenarkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima daripada pemakan riba yang menggunakan harta riba sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaranya. Kita ada duit riba, kita sedekah, tak ada pahalanya. Kita ada duit riba, kita pergi haji, tak ada pahalanya. Kita ada duit riba, kita bagi jalan-jalan jihad, tak ada pahalanya. Tidak diterima langsung. Kita nak pahala, kita buat amal soleh nak pahala untuk bekalan ke akhirat, tapi kita tak tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Guna harta-harta haram. Harta haram ni harta gulul, termasuk harta riba. Harta gulul ni memang tidak akan diterima pahala-pahalanya, tak akan diangkat. Pergi haji kosong, pergi umrah kosong, penat kita. Sedekah kita kosong. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, 2 saksi riba dan jurutulis riba. Yang ni saya nak pesan sikit lah, ada keluarga kita kerja dengan bank-bank riba, tu jurutulis lah tu. Minta maaf lah agak kasar, tapi saya nak beritahu lah, kena beritahu ahli keluarga kita yang mana terlibat dengan riba, yang kerja di bank-bank riba, ikhtiarlah untuk keluar cari kerja-kerja lain.
Jangan selesa dengan bank riba, kerana dilaknat oleh Allah. Yang buat documentation riba, lawyer tu, conveyancing. Yang buat conveyancing, dokumen-dokumen bank riba, anda buat attestation, anda juga menyokong sistem riba. So mana firma guaman yang buat conveyancing, pastikan dokumen Islamic document, Islamic banking document. Ini dosa riba ada 73 pintu. Dosa riba yang paling ringan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Tuan-tuan faham tak mesej Nabi? Faham Ustaz. Apa kata Nabi? Dosa yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dosa riba yang paling ringan. Nak tuan-tuan berzina dengan ibu sendiri? Tapi itulah umpamanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki, dia tahu riba itu haram, lebih dahsyat daripada 36 kali berzina. Bukan sama asyaddu min 36 zanah. Dirham riba ya'kulur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. Satu dirham wang riba, satu dirham ni 3-4 ringgit aja sekarang, yang dimakan oleh seseorang itu, sedangkan dia tahu riba itu haram, lebih buruk daripada 36 kali berzina. Bukan sama asyaddu. Ini ada orang buat simulasi, saya dengar dia buat simulasi. Kalau berzina, sabit kesalahan, dua-dua belum kahwin dan mengaku salah, 100 sebatan. Betul? Kalau riba, perumpamaan tu, pandangan agama lain. Sikit lagi tuan-tuan. Syariat Yahudi. Yahudi kan agama Samawi juga. Exodus ayat 25. Agama Yahudi pun mengharamkan riba. Semua agama Samawi, agama langit lah, kecuali agama Ayah Pen lah. Saya tak jumpa lagi kitab Ayah Pen. Tapi semua agama Samawi memang mengharamkan riba. Tuan-tuan boleh buka Exodus ayat 25, Deuteronomy ayat 19. Tapi Yahudi ni dia takwil ayat riba ni, dia jadikan halal. Itu bahaya ni. Sebab tu jangan kita takwil sebarang ayat Quran ni. Sekarang ni banyak kita nak takwil ayat Quran. Jadi kita akan jadi macam Yahudi lah. Yahudi kitab turun tu memang haram riba, tapi dia takwil. Apa dia takwil? Dia kata, ni tengok dia orang tafsir ni, tuan-tuan boleh buka lah, semak. Orang Yahudi tafsir, riba ini haram untuk sesama Yahudi, tapi riba tidak haram bila kita charge bukan bangsa Yahudi. Itu dia takwil. Tengok ni orang Yahudi. Dia kata ayat ni turun, kalau kita sama Yahudi tak boleh, jangan charge riba sama kita, tapi bangsa lain kita boleh charge riba. Tu dia takwil. Tu jangan takwil sembarangan. Kristian, Nasrani, Leviticus ayat 35-37 mengharamkan riba tak? Itu saya kata semua agama Samawi, tapi dia takwil tak? Lukas ayat 34, ni agama Kristian. Malah Hindu dalam kitab mereka lah, Brahmanism ni yang paling diterima pakai lah oleh agama Hindu. Dalam kitab mereka yang Brahmanism ni pun
memang mengharamkan riba. Tapi saya tak kata situ agama syariat, saya tulis kepercayaan. Yang lain tu saya tulis syariat sebab agama langit. Tapi Hindu dia adalah kepercayaan, agama Hindu. Tapi nak cerita dalam kitab mereka juga mengharamkan riba. Tuan-tuan, insya-Allah panjang lagi ni. Belum masuk lagi nak bahas ni. Kita tengok yang ni pun Allahu Akbar, menggerukan kita. Ada soalan sebelum saya berhenti? Datuk? Tuan Haji? Tak masalah, tak boleh nak tidur pagi ni. Allah alam. Terima kasih banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang tidak benar itu tidak benar. Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kepada Engkau kami bertawakal, kepada Engkau kami bertaubat, dan kepada Engkau ya Allah pasti kami semua akan kembali. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.